ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, kita dapat teruskan lagi dengan pembacaan kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayan Sunan Al-Yawmiyah, iaitu kitab yang menerangkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang boleh diamalkan dalam satu hari. Maknanya seharian ini akan diamalkan secara berulang-ulang kali. Jadi kita telah sentuh pada minggu lepas, iaitu 3 sunnah yang datang selepas sunnah yang kita terangkan pada minggu lepas. Itu sunnah yang diterangkan itu adalah sunnah zikir. Nabi SAW membaca zikir yang ada di dalam kitab ini yang disebutkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ni kita ada sebut ada 3 sunnah, 3 sunnah iaitu yang ini. Kita ada baca tapi kita tidak baca keterangannya, iaitu yang ketiga yamsahun nauma an wajihi, iaitu Nabi SAW mengusap tidur atau kesan tidur daripada wajahnya. Wa yanzur ila samai, dan kemudian Nabi SAW melihat, memandang ke langit. Kemudian membaca wa yaqra'u al-ayat al-ashar al-akhirah. Nabi SAW baca 10 ayat terakhir min surati Al-Imran, daripada surah Al-Imran. Baik, sekarang ni kita baca insya-Allah apa yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Katanya, wa hadhi thalathu sunanin, dan 3 sunnah-sunnah ini ja'at fi hadis Ibn Abbas, ia datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-muttafaqu alaihi, yang disepakati ke atasnya, iaitu disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan hadis ini. Annahu bata lailatan, bahawa dia telah tidur satu malam, inda Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya khalatuhu, dan Maimunah tu sebenarnya adalah makcik dia, adalah makcik kepada Ibn Abbas, makcik belah mak dia. Khalatuhu maknanya makcik belah mak. Kemudian dia katanya fadaja'tu fi ardil wisadah, lalu aku pun baring, telah baring di bahagian lebar bantal tu. Wa daja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha, dan Rasulullah SAW telah tidur, Rasulullah dan ahlinya, maknanya dan isterinya, telah tidur di bahagian hujung ataupun panjang, maknanya di hujung bantal itu, maknanya sebelah satu hujung ke hujung lagi satu, Nabi dan juga isterinya, dan di tengah itu ialah Ibn Abbas. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW tidur, hatta idza intasafa al-lailu, sehinggalah apabila telah tengah malam, atau qablahu biqalil, ataupun sebelumnya sedikit, sebelum tengah malam sedikit, atau ba'dahu biqalil, ataupun selepasnya sedikit. Sebab susah nak lihat kejituan tengah malam tu macam mana, sebab kita boleh bayangkan zaman tu tak ada jam, tak ada jam. Jadi kalau nak lihat pun malam itu adalah kegelapan malam yang gelap sangat. Jadi kita boleh bayangkanlah, nak kata ia tengah malam ke tidak ke, sama je. Jadi kita kata anggaran lah, ya, dah tengah malam atau sebelumnya atau sedikit selepasnya, macam tu. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bangun, telah sedar daripada tidur.
fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi biyadihi. Ini dia. Fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi biyadihi, iaitu maka dia duduk. Nabi bangun, telah sedar daripada tidur, lalu Nabi bangun. Bangun tu, bangun bukan bangun berdiri, tapi duduk. Bangun duduk. Fajalasa, dia duduk. Yamsahun naum, dia akan mengusap tidur atau kesan tidur daripada wajahnya. Kesan tidur daripada wajahnya dengan tangannya. Jadi itu maksud dia apa? Nanti kita tengok nanti. Kemudian ni katanya lagi. Thumma qara'a al-'ashr al-ayat, kemudian dia membaca 10 ayat al-khawatim. Al-khawatim maknanya yang akhir-akhir. Min surati Ali Imran, daripada surah Ali Imran. Thumma qama, kemudian dia berdiri, ila shannin mu'allaqatin. Lalu Nabi SAW berdiri, maknanya bangun ke arah, bangun dan pergi ke arah, ila shannin mu'allaqatin. Shannin ni ada disebut kat bawah di sini, iaitu asyannu hiyal qirbah. Hiyal qirbah. Asyannu hiyal qirbah, maknanya apa tu? Al-qirbah ni, ini kita tengok gambar ni. Baik, ini lebih kurang macam ni lah. Al-qirbah ni, dia qirbah ni adalah satu bekas yang diisikan dengan air. Bekas tu adalah dibuat daripada kulit binatang, kulit binatang ternak, yang mana telah disamak, kemudiannya dijadikan qirbah. Jadi kemungkinan macam ini, ataupun kalau yang macam di rumah tu, ia dah siap digantung lah, dah siap digantung macam ini ke, atau macam ini ke. Jadi ia boleh mengambil air daripada situ. Macam ini nampak ni, air diisi dalam qirbah ni, kemudiannya dia boleh buka dan air itu keluar di sini, air keluar di hujung ini. Jadi lebih kurang macam tu lah, kita nak dapatkan bayangan maksud qirbah. Jadi kata yang disebutkan dalam hadis itu maqama ila shannin mu'allaqah. Dia Nabi SAW, kemudian Nabi lepas baca 10 ayat tadi, Nabi bangun dan pergi ke arah shannin, iaitu yang tadi tu kita kata tu bekas air ataupun air yang dibuat daripada kulit, dibuat daripada kulit, mu'allaqah, yang digantung. Jadi yang tadi tu kita tunjuk tadi tu, yang tergantung tu, itulah yang biasa orang letak dalam rumah, dalam rumah. Dah siap gantung dah macam tu, jadi cuma senang nak ambil air, ataupun nak minum ke, ataupun nak diambil wuduk daripada situ. Fatawadda'a minha, di sini disebutkan, lalu Nabi SAW telah mengambil wuduk daripadanya, daripada qirbah tadi. Ini menunjukkan bahawa kalau asalnya kulit binatang tu tadi, bila dia dah disamak, sebab yang ini dia dah boleh guna, diletakkan air dalam tu, air tu tak rosak. Sebab apa? Sebab kulit tu sudah disamak. Samak di sini bukan samak yang 7 air kosong, air satu, air tanah, bukan begitu. Ini samak yang mana kulit itu telah dibuat treatment. Treatment, orang kata treatment lah sekarang ni, telah treated supaya dia jadi kering, dan kalau kena air pun dia tak kembali semula menjadi seperti yang asal dulu, ataupun menjadi busuk ke apa ke. Tidak, dia tidak macam tu. Jadi dia sudah di treated, maka air tidak akan merosakkan kulit itu. Lalu Nabi SAW mengambil wuduk dari ini, menunjukkan bahawa air yang simpan dalam seperti ini, dia tidak menjadi najis, sebab Nabi SAW ambil wuduk daripada dia. Jadi fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu, dan Nabi SAW telah melakukan wuduknya itu dengan baik, dengan cantik. Bukannya main wuduk, orang kata kalau bangun tidur tu dalam keadaan mamai ke apa ke, ambil wuduk pun ala kadar je, tak. Nabi SAW baru bangun tidur tadi, kita sebut tadi, Nabi yamsahun naum an wajhi tadi, kemudiannya qara'a, dia baca 10 ayat daripada Ali Imran, baca lagi ayat, kemudiannya bangun pergi ambil wuduk dekat qirbah tadi, kat qirbah tadi dia ambil wuduk, dan wuduk tu sempurna.
thumma qama yusalli, kemudian Nabi SAW pun berdiri dan solat, berdiri solat, qama yusalli, dia berdiri solat. Wa fi riwayatin, ini riwayat Bukhari dan Muslim, manakala dalam riwayat yang disebutkan oleh Muslim sahaja, fi riwayat Muslim, faqama nabiyullah, maka Nabi SAW telah bangun min akhiril laili, di akhir malam, thumma kharaja, kemudian dia keluar, fanadhara ila sama, maknanya dia keluar daripada rumah dia, fanadhara ila sama, dia lihat ke langit, dia pandang ke langit, thumma tala hadhil ayah, kemudian dia baca ayat ini, inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi ini ayat yang mana? Ayat 190. Pada kelas lepas saya dah baca semula ayat, mula daripada ayat sini sampailah kepada ayat ke-200 Ali Imran, dan ayat-ayat itulah yang telah dibaca oleh Nabi SAW. Maka dua-dua hadis ni tadi, mula-mula hadis yang tadi mula-mula, kemudian hadis riwayat Muslim ni menunjukkan bahawa bacaan 10 ayat yang dikatakan 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran bermula dengan ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kemudiannya disambung dengan ayat seterusnya sampailah ke akhir surah. Jadi itu sunnah dia. Kemudian kata dia sini, yamsahu nauma an wajhihi biyadihi, mengusap tidur, kesan tidur tu tadi daripada wajahnya dengan tangannya. Ay yamsahu ainaihi, dia kata di sini diterangkan yamsahu ainaihi biyadihi, dia mengusap kedua matanya sebenarnya, dengan tangannya, mengusap dua mata dia dengan tangannya. Okey, yang ini adalah yang disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Inilah kefahaman dia bahawa hadis ini menunjukkan bahawa dia menggunakan perkataan naum, tidur itu sebenarnya maksud dia adalah apa? Tempat mana berlakunya tidur itu, iaitu keadaan tidur tu, iaitu mata tu sendiri. Jadi mata tu masa baru bangun dia macam orang kata mamai lagi nak buka susah apa semua, kita gosok mata tu. Tapi ayat kata hadis itu, perkataan itu adalah description daripada Ibn Abbas. Kita kena faham description oleh Ibn Abbas. Jadi boleh maksud yang ini, mungkin maksud dia ini, atau mungkin maksud dia dia gosok muka dia secara umum dengan tangannya, atau gosok-gosok muka dengan umum. Jadi ini tidaklah kita kata secara definisi ni betul-betul macam ini. Ini ada disebutkan oleh ulama, tapi secara lebar ataupun umumnya adalah mencuba menghilangkan kesan mengantuk tadi tu dengan tangan dia tu, kesan mengantuk tu. Jadi bila kita gosok-gosok tu, dia macam ada kesan urut sikit lah. Kalau kita urut sesuatu, boleh cuba kita mengantuk-ngantuk, kita urut muka kita sikit, maka dia akan jadi segar, sebab di situ ada increase of blood flow dari situ, ada darah tu lebih banyak bergeraklah di kawasan itu, maka lebih segar lepas tu. Jadi Allah Ta'ala alam maksudnya yang sebenar, tapi kita boleh kata itu lebih kurang maksud dia lah. Okey. Kemudian disebutkan lagi, wa fi riwayatin Muslim, dan juga dalam riwayat Muslim satu lagi, dalam riwayat Muslim ini, yang inilah yang disebutkan tadi, bayanun lima yaqra'uhu min man arada tatbiq hadhil ayah. Dia ada keterangan bagi, atau bayanun lima yaqra'uhu, dia memberi keterangan kepada apakah yang patut dibaca bagi sesiapa yang nak mengamalkan sunnah ni. Apa yang patut dibaca untuk orang yang mahu mengamalkan sunnah ini, iaitu fa innahu yabda'u min qawli ta'ala, bahawa dia mula dengan firman Allah SWT, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, sehinggalah habis Ali Imran. Jadi itu yang dia gunakan, macam saya terangkan tadi lah, macam kita dah terangkan tadi. Wa fi qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada bacaan Nabi SAW li hadhil ayat, ayat-ayat ini, akan ayat-ayat ini, bila Nabi SAW baca ayat ini qabla al-wudu,
sebelum wuduk. Kalau kita lihat dia Nabi SAW baru bangun. Kalau kita tengok tadi kan, dia baru bangun. Kemudiannya jalasa yansahu an-waji. Kemudian dia buat apa? Yaqra'ul asharal ayat. Dia baca 10 ayat ni. Dalam riwayat Muslim, dia keluar, dia tengok langit, lepas tu dia baca. Maknanya di situ ada keterangan lebih lah. Keluar, dia baca ayat itu, ayat dan sehingga akhirnya. Kemudian baru pergi ambil wuduk, kan. Jadi katanya kat sini, pada bacaan Nabi SAW ayat-ayat ini sebelum wuduk, qabla al-wuduk, dalilun, ini ada dalil ala jawazi qira'atil Quran, pada harus membaca Al-Quran ala ghairi taharatin, tanpa ada wuduk, minal hadathil asghar, daripada hadath kecil. Maknanya bacanya Nabi SAW ayat-ayat ini, ayat-ayat akhir surah Ali Imran sebelum mengambil wuduk, itu dalil menunjukkan bahawa harus bagi kita membaca Al-Quran secara umumnya kalau kita tak ada wuduk, kalau sekiranya kita hanya pada ataupun kita dalam hadas kecil. Tapi kalau hadas besar, yang itu perlu kepada kita mandi wajib dahulu. Baik. Jadi itulah yang disebutkan dalam dalam sunnah ini. Jadi itulah yang kita kena ingat, bahawa bila kita bangun tidur, balik semula kepada yang pertama yang kita sebut, cuci gigi, cuci mulut, termasuk lidah, cuba yang terbaik. Kemudiannya satu lagi amalan, iaitu zikir, iaitu yang kita dah baca, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini ketika bangun, ya. Kemudian ada lagi 3 lagi yang disebutkan di sini, iaitu masa bangun itu Nabi SAW cuba gosok muka tu ataupun matanya supaya dia hilang kesan ngantuk tu. Yang keempat yang disebutkan di sini, iaitu dia Nabi SAW pergi keluar dan tengok ke langit, kemudian baca ayat-ayat 10 ayat yang terakhir dalam surah Ali Imran. Jadi itulah yang boleh kita amalkan. Kita boleh amalkan surah ini, ayat-ayat ini, dan juga apa yang Nabi lakukan ini. Dan ini kita lakukan setiap hari. Bila bangun tidur, kita buat macam ni. Bayangkan berapa banyak sunnah yang kita dah lakukan. Rugi kalau kita tak buat, atau terlupa. Dan seperti kita dah sebut awal-awal tadi hari itu, bila kita baca bahawa nasihat daripada Imam Nawawi, bahawa kalau seseorang itu dia amalkan sunnah dan dia terlupa, bila dia teringat tu, buatlah, walaupun benda tu dah terlepas masanya. Contohnya, patutnya masa tidur kita usap muka, tengok ke langit dan baca ayat 10 tu. Kemudiannya kita terlupa, lepas tu bila teringat tu, buatlah masa mana-mana kita ada pun, buat ajalah, supaya lain kali dia jadi sesuatu yang kita akan ingat. Sebab kita tak nak tinggalkan sunnah tu walaupun terlupa. Macam itulah yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi, ya. Jadi harapnya ianya bermanfaat. Untuk hari ini insya-Allah kita sebutkan beberapa sunnah itu, dan insya-Allah kita akan baca sunnah yang akan disebutkan lagi, satu lagi ni pada minggu depan, ataupun kita tengok keadaan. Kalau ada masa, insya-Allah lah kita akan teruskan, sebab dah masuk bulan Ramadan. Jadi semoga Allah SWT memberikan kepada kita keupayaan untuk meneruskan dengan keterangan, menerangkan kitab ini, menterjemahkan kitab ini untuk manfaat kita semua, untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam hidup seharian kita, insya-Allah. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kitab ini pada setiap hari Sabtu, insyaAllah, pada pukul 9.30 hingga pukul 10 suku, insyaAllah. Dan kitab ini, kalau siapa nak beli, mesej kepada Ana, insyaAllah, bahawa anda nak kitab ini dengan resit bayarannya dalam RM36 atau lebih, itu up to you, termasuk postage itu, insyaAllah RM36. Hantarkan ke nombor ini, 012-205-1900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.